Okay, Assalamualaikum semua. Alright, so hari ni kita nak sambung lagi part 4. Okay, iaitu tajuknya ialah komposisi kimia dalam sel. Alright, so kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 subtopik dalam tajuk ini. Iaitu 4.1 kita akan belajar tentang air, 4.2 tentang karbohidrat, 4.3 tentang protein, 4.4 tentang lipid dan 4.5 tentang asid nukleik. Okey. Jom kita tengok 4.1. Okey, iaitu air. Okey. So, apakah standard pembelajaran untuk air ini, subtopik 4.1? Okey, di akhir pembelajaran, murid seharusnya dapat memerihalkan sifat molekul air dan juga menghubung-kait sifat air dengan kepentingannya dalam sel. Okey, so kita tengok komposisi kimia dalam sel. Okey, semua sel mengandungi pelbagai molekul yang terdiri daripada unsur. Ingat lagi tak unsur tu yang awak dah belajar dulu masa di tingkatan 1? So, siapa yang tak ingat? Okey, cikgu bagi tahulah. Okey, unsur ni adalah bahan yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja dan tidak boleh diuraikan kepada bahan yang lebih ringkas lagi. Tak boleh dah. Dia adalah bahan yang paling ringkas lah. Dan yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Okey, unsur yang paling banyak terdapat dalam suatu sel ialah seperti oksigen, karbon, hidrogen dan juga nitrogen. Okey, oksigen, karbon, hidrogen dan juga nitrogen. Dan unsur-unsur ini seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen ni akan berpadu bersama-sama, okey, untuk membentuk pelbagai sebatian kimia di dalam sel. Okey, dan sebatian kimia ni boleh dibahagikan kepada dua jenis pula. Okey, iaitu sebatian organik dan juga sebatian tidak organik. So, macam mana kita nak kelaskan sesuatu? Sebatian tu adalah sebatian organik. Okey, maksud sebatian organik ni maksudnya unsur itu mempunyai unsur karbon. Okey, unsur itu mempunyai, sebatian itu mempunyai unsur karbon. Okey, contohnya seperti karbohidrat. Karbohidrat dia ada unsur C ataupun unsur karbon dalam sebatian dia. Protein, lipid dan juga asid nukleik. Apa contoh sebatian tak organik? Okey, seperti air. Kalau ingat, okey, apa unsur yang ada dalam air? Cuba sebut. Apa dia? Dia H2O kan? Okey, H2O. Okey, so kita tengok lagi. So, peratus pelbagai unsur dalam badan manusia. Ni sebagai apa kata ilmu tambahan lah untuk kamu. Okey, oksigen kita ada lebih kurang 65%, nitrogen 3.30%, hidrogen 9.50%, karbon 18.5% dan unsur-unsur lain seperti 3.7% serta unsur-unsur surih. Okey, ini sebagai pengenalan lah untuk you all tahu apa itu sebatian organik, apa itu sebatian tak organik dan apa unsur-unsur yang ada dalam badan kita ni. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah sifat-sifat air ini. Okey, yang pertama kita tengok dari segi kekutuban air. Okey, kekutuban air. Apa yang dimaksudkan dengan kekutuban air? Okey, air ini merupakan sebatian tidak organik tadi. Sebab apa dia tidak organik? Sebab dia tidak mengandungi unsur C ataupun unsur karbon. Okey, air terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen H2O. Dua unsur hidrogen berpadu dengan satu unsur oksigen. Okey, air ini merupakan molekul yang berkutub. Okey, molekul yang berkutub. Kenapa dia molekul yang berkutub ataupun bercas ni? Kerana kandungan elektron yang dikongsi antara oksigen dan hidrogen.
akan tertarik ke arah oksigen yang lebih elektronegatif. Dan kekutuban air ini menghasilkan ikatan hidrogen dan membolehkan air bertindak sebagai pelarut semesta. Air ni kita boleh kata dia boleh melarutkan sebatian banyaklah bahan-bahan ataupun bahan-bahan larut yang boleh dilarutkan oleh air ni. Seperti garam, banyak lagi lah gula. Jadi zat terlarut ni boleh diangkutlah ke seluruh bahagian tumbuhan ataupun haiwan ataupun manusia. Seterusnya kita nak tengok video. Ada video kat sini. Kita tengok sama-sama. Yang ni dulu. How come some insects are able to walk on the surface of a pond, but you quickly sink to the bottom when you try to walk on water? And why do lakes freeze from the top down in winter? In a word, the answer to all of these questions is polarity. Water is a simple molecule made up of one oxygen atom and two hydrogen atoms, but it is essential to life. In fact, water makes up approximately 60% of the adult human being's body weight. The polarity within those water molecules gives this common substance the properties that make it unique and life-sustaining. Polarity refers to the unequal sharing of electrons within a molecule. For water, the bonding between the oxygen atom and two hydrogen atoms within a single water molecule is like a tug of war between a big, strong football player and a cute little toddler. Oxygen is a larger atom with more protons in its nucleus than hydrogen. These positive charges are like a person's physical strength. They are able to attract the negatively charged electrons in the bond, just like a strong individual is able to overpower a weaker individual in a tug of war. So, oxygen is able to attract more than its fair share of electrons. Because hydrogen is smaller and has less strength, or fewer protons, it loses the tug of war and attracts fewer than its fair share of electrons. So the oxygen in water behaves as though it's negative, and the hydrogens behave as though they're positive. The bonds within a single water molecule are called polar covalent bonds. Covalent means that the electrons are shared. But, as we just learned, polar means that these electrons are not shared equally. In water, the oxygen acts negative, and the hydrogens act positive. Since negative and positive attract, that oxygen is attracted to the hydrogen atoms in neighboring water molecules. A special type of bond forms between water molecules, known as a hydrogen bond. Hydrogen bonds don't just happen in water either. They can form between a water molecule and different substances that are polar or ionic. Water's ability to stick to itself is called cohesion, while water's ability to stick to other substances is called adhesion. Cohesion and adhesion tu. Ciri atau properties air yang kedua adalah daya lekitan dan juga daya lekatan air. Apa yang dimaksudkan dengan daya lekitan? Daya lekitan tu ialah daya tarikan antara molekul air. Daya lekitan adalah daya tarikan antara molekul air. Maksudnya kalau ni satu molekul air, ni satu molekul air, so dia ada daya lekitan antara kedua-dua molekul air ini. Jadi, molekul air melekat antara satu sama lain melalui daya lekitan. Yang kedua ialah daya lekatan. Daya lekatan ni apa? Daya lekatan ialah daya tarikan antara molekul yang berbeza, dan antara permukaan yang berbeza. Molekul air ni dia melekat pada permukaan lain melalui daya lekatan. Daya lekatan dan daya lekitan inilah yang menghasilkan tindakan kapilari. Dan tindakan kapilari ini membolehkan air dapat masuk dalam tumbuhan dan bergerak ke sepanjang ruang yang sempit seperti dalam xylem kalau dalam tumbuhan tu. Alright.